Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila sairil anbiya wal mursalin wa ashabi Rasulillah ajma'in wa tabi'ihim wa tabi'it tabi'in minal awliya wasyuhada wal ulama was salihin. ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayah rahmat Allah. Kita dapat bersama-sama pada malam ini. Semoga rahmat Allah Ta'ala itu juga Allah Ta'ala sampaikan, Allah Ta'ala kurniakan pada kedua ibu bapa kita, pada ahli keluarga kita semua, pada guru-guru kita semua, jiran-jiran, sahabat-sahabat dan muslimin-muslimat sekalian, insyaAllah. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab kita sebagai ganti kepada ustaz yang tak dapat hadir. Muka surat 210 210 dan di situ diriwayatkan betul poingan kedua daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin fid dharain. Dan diriwayatkan bahawasanya tatkala berhimpun segala Yahudi hendak membunuh mereka itu akan Nabi Isa alaihi salam, datang akan dia Jibril alaihi salam dengan doa ini. Dengan ini doa. Jadi Nabi Isa alaihi salam ini salah satu daripada 5 orang Nabi yang digelar Ulul Azmi. Yang mana maksud Nabi Ulul Azmi ini, Nabi yang banyak Allah Ta'ala uji, yang banyak Allah Ta'ala bagi kesusahan, kepayahan dalam menyampaikan dakwah Islam. Ini salah satu. Ada 5 orang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini 5 orang Nabi yang Allah Ta'ala uji, banyak kena uji. Nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita bahawasanya walaupun Allah Ta'ala sayang kepada makhluk ni, walaupun Allah Ta'ala kasih kepada makhluk ni, itu bukan berarti dia akan senang. Hidup dia senang sampai bila-bila. Dah, Allah Ta'ala akan uji. Yang paling kena uji Nabi Muhammad. Maka ini Nabi Isa ni Allah Ta'ala uji. Uji apa? Dikejar dengan orang Yahudi nak bunuh, tuan-tuan. Kalau dalam peristiwa hijrah lepas, kita sebut orang Quraisy nak kejar Nabi, nak bunuh Nabi. Berhijrah Nabi ke Madinah. Itu Allah Ta'ala uji. Bukan makna
Bila Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala tak uji. Tak. Pasti akan Allah Ta'ala uji. Jadi Nabi Isa alaihi salam ketika mana diuji oleh Allah dengan orang-orang Yahudi yang hendak membunuh pada Nabi Isa ni, maka Jibril, malaikat Jibril alaihi salam datang dengan doa ni. Apa dia doa ni? Nabi Isa berdoa dengan doa ni, tuan-tuan. Nabi Isa baca doa ni. Allahumma inni as'aluka bismikal ahadil a'az wa ad'uka Allahumma bismikal ahadis samad wa ad'uka Allahumma bismikal azimil witr wa ad'uka Allahumma bismikal kabiril muta'ali alladhi mala'a arkana kullaha anta kuffa anni ma asbahtu wa ma amsaitu fih. Arti dia, tuan-tuan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan namamu yang Maha Esa lagi mulia, dan aku memohon kepadamu dengan namamu yang Esa tempat permohonan doa, dan aku memohon kepadamu ya Allah dengan namamu yang agung, yang ganjil, dan aku memohon kepadamu ya Allah dengan namamu yang besar lagi maha tinggi, yang memenuhi segala penjuru semuanya, bahawa engkau hindarkan, yakni mara bahaya, yang aku berpagi-pagi dan berpetang-petang di dalamnya. Ini doa Nabi Isa alaihi salam. Jadi maka tatkala mendoa Nabi Isa dengan doa ini, diangkat akan dia Allah Ta'ala ke langit. Allah diangkat Nabi Isa ni ke langit. Yang mereka jumpa tu bukan Nabi Isa lah, yang kena salib tu. Nabi Isa dah diangkat ke langit. Jadi ini doa diajar oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi Isa. Padahal kalau nak ikutkan, tak payah doa pun Allah Ta'ala boleh angkat, tuan-tuan. Nabi kan, kekasih dia kan, tak payah doa pun Allah Ta'ala boleh tolong, boleh angkat. Tapi sebab apa aja doa ni? Ini doa sebenarnya nak ajar pada kita, tuan-tuan. Nak ajar pada kita supaya kita ni berusaha, berikhtiar. Maka salah satu daripada usaha dan ikhtiar kita itu berdoa. Kena baca doa. Allah nak ajar kita supaya berdoa. Jadi kita kalau nak amal doa ni boleh, tak ada masalah. Nak kita nak amal doa ni, kita nak baca pagi ke petang ke boleh. Doa ni, sebab apa doa ni jadi sangat mustajab? Kerana di dalam doa ini disebut nama-nama Allah. Disebut nama-nama Allah. Allahumma inni as'aluka bismikal ahad. Tu al-ahad tu nama Allah. Al-ahad, al-a'az, yang maha mulia, al-a'azzi. Al-Azzi. Azzi ni tak ada lah dalam 99 tu, tuan-tuan. Kita kena ingat noh. Nama Allah ni banyak, tak terkira banyak. Cuma yang disebut 99 yang kita duk baca ni, itu yang disebut. Yang tak sebut banyak lagi, tuan-tuan. Yang disebut dalam Taurat, Injil, Zabur, banyak nama Allah, lebih daripada 99. Cuma yang disebut dalam Quran 99 lah. Yang disebut dalam Quran. Yang lain tu tak disebut. Sebab apa? Banyak sangat, tak terkira banyak nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebut bismika, dengan namamu. Apa namamu? Al-Ahad, lagi Al-A'azzi. Al-Azzi. Kalau dalam Al-Asma' Husna dia panggil Al-Mu'izz,
Al-Mu'izz tu sama dengan Al-Azzi ya. Al-Mu'izz yang mulia. Wa ad'uka Allahumma bismikal ahad. Kemudian As-Samad. As-Samad. As-Samad tu nama Allah. Al-Azim. Al-Witri. Al-Witri tak ada sebut dalam Asmaul Husna. Kemudian Al-Kabir, Al-Muta'al, itu semua nama Allah. Itu di antara nama-nama Allah yang disebut dalam doa ini sebagai salah satu daripada perintah Allah. Uda'uni astajib lakum. Allah Ta'ala suruh kita berdoa. Kemudian Allah Ta'ala kata, walillahil asma'ul husna. Bagi Allah tu ada nama-nama yang terbaik. Fada'uhu biha. Maka berdoalah dengan asma'ul husna tu. Jadi bila kita doa, kita sebutlah nama Allah. Kita sebut nama. Bila kita nak berdoa, macam kita nak minta tolong orang lah, kita sebut nama dia. Tuan. Kan? Kena sebutlah nama kan. Tuan, yang berhormat. Nak minta kan, peruntukan. YB, tu kita sebut kan. Datuk, kan? Kita sebut tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala suka disebut nama dia. Sebab tu Allah Ta'ala kata walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Berdoalah dengan asma'ul husna. Banyaklah tuan-tuan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, kan? Ya Hayyu, ya Qayyum, tu semua nama-nama Allah yang disuruh kita ni bila berdoa sebut nama Allah. Sebagai tanda memuliakan, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini doa Nabi Isa. Bila Nabi Isa doa dengan doa ni tuan-tuan, Allah Taala angkat ke langit. Allah Taala angkat ke langit. Selamat daripada orang-orang Yahudi ni yang nak bunuh Nabi Isa alaihissalam. Dan sabda Nabi SAW, ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Manaf. Bani Hashim ni keturunan Nabi ya. Bani Hashim. Abdul Manaf pun keturunan Nabi juga. Dia adalah tuan-tuan belah mak, belah ayah. Kan? Itu Bani Hashim, Bani Abdul Manaf. Ini keturunan Nabi. Keturunan Nabi SAW. Jadi Nabi beri peringatanlah kepada keturunan dia. Minta olehmu akan Tuhan kamu dengan beberapa kalimah ini. Yang nak diajar ni. Maka demi Tuhan diri Muhammad. Demi Tuhan diri Muhammad. Allah Tuhan bagi Muhammad pada tangan kudratnya. Tangan kudrat ni sebut tangan nak mengisyaratkan kekuasaan. Kuasa Allah. Kudrat ni kekuasaan Allah. Itu sebut tangan. Macam kita duk sebut kaki tangan. Buat bisnes apa lah ni ada lah. Ramai lah kaki tangan. Ramai. Kita sebut kaki tangan. Nak sebut, nak cerita bahasanya kita ni orang yang ada kaki tangan duk kerja bawah kita ni. Itu kita cakap ibarat pada sama-sama kita makhluk. Jadi sebut di sini ni tangan ni nak cerita kekuasaan Allah tu memerintah semua. Tiada mendoa dengan dia seorang hamba yang mukmin melainkan gementar. Ini bergoyang aras dan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Nak cerita apa bergoyang ni? Nak cerita Allah Ta'ala sangat memberi perhatian. Itu maksudnya. Bukan bergoyang ni macam gempa bumi kita ni. Kan? Nak cerita bahwasanya bila kita berdoa dengan doa ni, Allah Ta'ala sangat ambil perhatian pada doa yang disebut nama Allah ni. Itu maksud bergoyang aras dan 7 petala langit, 7 petala bumi. Dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi malaikatnya,
Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata pada malaikat ni, saksi olehmu bahawasanya telah aku perkenankan yang mendoa dengan dia. Orang yang berdoa dengan doa ni, dengan kalimah ni, dan aku beri akan dia dengan segera dan bertangguh. Tu kena faham tu. Doa Tuhan ni, bila kita minta doa dengan Tuhan, Allah Ta'ala bagi ada yang segera dan bertangguh. Kena faham tu? Ada yang Allah Ta'ala bagi apa yang kita minta dengan segera, ada yang bertangguh. Tu kena faham. Jangan kita ingat, oh Tuhan tak bagi pun tipu pak. Jangan cakap tu. Sebab doa kita minta dengan Tuhan tu, ada Tuhan bagi segera, ada bertangguh. Bertangguh ni maksudnya ada masa dia lah Allah Ta'ala bagi. Kadang kita tak ingat yang kita doa hari tu. Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala kurnia pada kita. Pasal apa? Kita doa 10 tahun lepas. 10 tahun lepas kita doa baru dapat. Sebab apa? Bertangguh. Allah Ta'ala tangguh nak bagi ke depan. Dia ada masa dia. Itu maksud segera dan bertangguh. Yakni dunianya dan akhiratnya. Iaitu dunia daripada urusan dunia dan urusan akhirat yang kita doa. Apa dia kalimah tu? Bawah tu lah. Nanti kita sebut. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, dan adalah Nabi Isa alaihi salam apabila hendak menghidupkan orang mati. Nabi Isa ni nak menghidupkan orang mati tu lah. Dulu boleh hidup balik orang mati. Zaman Nabi Isa punya mukjizat. Ia sembahyang 2 rakaat. Nabi Isa sembahyang 2 rakaat. Tu kita sebut nabi-nabi dulu pun sembahyang. Nabi-nabi dulu pun sembahyang. Jangan ingat nabi dulu tak sembahyang. Sebab nabi terima sembahyang malah Isra Mi'raj. Jangan fikir macam tu. Nabi terima sembahyang malah Isra Mi'raj. Nabi dulu tak sembahyang. Tak. Nabi dulu pun sembahyang, cuma dalam syariat yang berbeza. Nama dia tak sebut lah, nama Isyak ke subuh ke apa, dia tak sebut lah. Yang sebut Isyak subuh ni zaman Nabi. Zaman dulu tak sebut lah. Cuma disebut Nabi sembahyang, macam Nabi Adam AS. 10 Muharram. 10 Muharram Allah Ta'ala buat turun Nabi SAW ke dunia. Tu yang disambut 10 Muharram tu. Allah Ta'ala buat turun Nabi Adam AS atas muka dunia. Sampai atas dunia ni gelap gelita. Maka bila gelap gelita nampak cerah fajar shadiq, Nabi Adam sembahyang 2 rakaat. Itulah ulama sebut sembahyang subuh. Ini disebut dalam kitab Munyatul Musalli, karangan Syekh Daud Al-Fatani. Cerita Nabi Adam sembahyang subuh 2 rakaat. Rakaat pertama kerana bersyukur nampak dunia ni. Rakaat yang kedua bersyukur kerana Allah Ta'ala terima taubat Nabi Adam. Itu 2 rakaat sembahyang subuh Nabi Adam. 10 Muharram tuan-tuan. Mai atas dunia. Ini disebutlah dalam hadis. Banyaklah cerita Nabi Musa selamat daripada Fir'aun 10 Muharram. Ada banyaklah sejarah 10 Muharram tu. Sebab tu kita dianjurkan untuk ingatlah dengan puasa dan sebagainya, sedekah, amalan-amalan pada 10 Muharram tu. Jadi Nabi Isa alaihi salam ni ketika mana nak menghidupkan orang mati, ia sembahyang 2 rakaat. Maka apabila selesai daripada sembahyang, habis sembahyang, sujud ia. Lepas sembahyang sujud. Dan mendoa ia dengan beberapa asma, yakni nama-nama Allah. Dan iaitu ni doa. Dalam sujud baca Ya Qadim, Ya Daim, Ya Ahad, Ya Wahid, Ya Samad. Ada 5 nama. 1, 2, 3, 4, 5 nama. Ya Qadim, Ya Daim, Ya Ahad, Ya Wahid, Ya Samad. Ada 5.
Jadi kita doa apa-apa tapi kita sebut nama ni. Ya Qadim. Wahai Tuhan yang Qadim. Qadim ni maksudnya tiada pendahulu, maksudnya tak ada awal. Allah ni tak ada awal. Apa maksud tak ada awal? Maksudnya tidak dicipta. Allah Ta'ala ada dengan sendiri, tak berhajat kepada yang mencipta Allah. Adapun selain daripada Allah, itu semua ada awal, sebab dicipta. Sebab tu ada awal, ada starting, ada permulaan bagi Allah. Ini apa bagi makhluk. Adapun Allah tak ada permulaan. Wahai Tuhan yang daim, ya daim, Tuhan yang daim, yakni yang sentiasa adanya. Daim tu maksudnya sentiasa. Itu daim. Jangan ingat cekelak. Cekelak daim. Itu Langkawi. Kan? Tapi dia punya bisnes dia bagus. Kan buat kan tu daim, sentiasa bagus. Sebut nama Tuhan. Jadi daim ni maksudnya sentiasa. Itu maksud daim. Orang bilang Langkawi mesti beli ya coklat daim ni. Kan? Itu dipanggil daim. Daim ni maksudnya sentiasa ada. Daimun ni maksudnya sentiasa. Daiman abada, sentiasa, berkekalan. Tu konsisten. Boleh kita guna daim. Daimun. Jadi daim ni nama Allah. Daim. Ya Ahad. Itu Ahad Esa. Ya Wahid satu. Ahad Esa, Wahid satu. Ya Somad, tempat memohon pertolongan. Dia sama lah. Tapi dia sama, tapi nama tu, nama tu dia lain. Dia kalau kita kata macam chef dengan tukang masak lah tu. Ibarat macam tu lah. Tapi dia ada dari segi maksud sebenar dia tu ada. Dia nama tu beza kan. Ya Ahad. Ahad ni Esa. Esa tunggal. Wahid ni satu. Wahidun satu. Kalau kita kira pun wahidun isnani. Wahidun isnani salasatun. Itu bahasa Arab. Ya Wahid itu juga nama Allah. Esa. Wahid sama lah. Kalau dari segi apa nama akidah tu sama lah. Maksudnya tidak ada dua, tidak ada syirik. Tu maksud Wahid Esa tu. Tak ada syirik, tak ada sekutu bagi Allah. Tu Somad, tempat bergantung, tempat memohon pertolongan. Itu Somad. Ya Somad, tempat memohon pertolongan. Itu dalam apa ni Allahus Somad. Qul huwallahu. Somad, Allah tempat bergantung, tempat kita minta tolong, tempat kita minta hajat. Apa-apa minta dengan Tuhan ni. Itu Somad. Ini kalimah nama-nama Allah ni yang diseru supaya doa kita ni jadi sebab mustajab. Jadi kita doa apa-apa pun kita boleh sebut lah. Ya Daim, tu kita sebut. Ya Qadim, Ya Daim, Ya Ahad, Ya Wahid, Ya Somad. Lepas tu amin ya rabbal alamin. Kita sebutlah nama-nama dia tu. Kan? Kita sebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wahid. Boleh sebut belakang. Ya Ahad, ya Somad, boleh sebut. Tapi ini 5 nama ni kita boleh sebut sebagai permintaan khusus lah. Contoh kita nak minta apa-apa. Kemudian sebut amin ya rabbal alamin. Kata Muqatil bin Sulaiman radhiyallahu anhu, aku tuntut akan asma'. Ini nama-nama. Tuntut ni maksudnya minta lah. Yang adalah Nabi Isa menghidupkan orang mati dengan dia pada masa 40 tahun. Hingga mendapat aku akan dia pada lelaki daripada ahli ilmi. Ahli ilmi ni orang ahli ilmu lah. Ahli ilmu. Kalau bahasa kita lah ni intelek.
ahli ilmi, orang yang berilmu. Dan iaitulah segala isim yang tersebut dahulu. Isim itulah ya qadim, ya daim, ya ahad, ya wahid, ya samad. Dan berkata ia, barang siapa mendoa dengan dia kemudian daripada sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh, baca doa sebut nama ni, dan menuntut ia akan barang hajat, minta hajat apa-apa, nescaya ditunaikan dia pada waktu itu jua. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Sebut nama ni, ya qadim, ya daim, ya ahad, ya wahid, ya samad. 5 nama. Kan doa. Sebut apa lepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh tu kita wirid biasalah kan. Tu imam wirid macam biasalah lepas sembahyang subuh tu. Lepas apa nama habis tu imam doa tu, kan lepas salam tu kita duduk duduk baca nak wirid apa wirid ni 100 kali. Baca 100 kali. Kemudian minta doa dengan Tuhan. Insya-Allah. Kan? Allah Taala mustajab kan. Ini salah satu daripada amalan yang boleh kita amal. Habis tu. Ini doa al-khawas. Ni doa panjang tak tuan-tuan? Ini doa al-khawas. Al-khawas ni istilah kepada orang yang ahlullah lah. Orang yang banyak amalan, orang soleh, orang yang menjadi kekasih Allah kan. Itu dia panggil khawas. Khawas. Dia ada banyak istilah, al-khawas, kemudian al-khawasul khawas. Itu dia sebut. Al-khawas ni macam kalau kita lah ni macam VIP lah. Kalau al-khawas tu, al-khawasul khawas itu VVIP. Contoh lah nak bagi. Dia lebih kurang macam tu lah. Tapi al-khawas ni orang yang sangat apa ni soleh lah. Orang yang soleh. Dia panggil doa khawas, doa orang-orang soleh. Riwayat daripada Abdullah bin Abi Yazid al-Qayrawani rahimahullah ta'ala berkata, aku lihat akan perhimpunan daripada beberapa doa. Jadi dia tengok ni doa ni banyak tuan-tuan. Itu maksud dah. Aku lihat akan perhimpunan daripada beberapa doa. Maksudnya doa ni banyak. Maka tiada aku lihat dan tiada aku cuba akan yang terlebih segera perkenannya daripada doa ni. Jadi dalam banyak-banyak doa ni special. Doa ni special. Dan adalah Syekh Al-Faqih Abu Ishaq Al-Tunisi mendoa dengan dia atas tiap-tiap sultan yang zalim. Doa kat sultan zalim. Raja zalim lah, dulu raja zalim sungguh kan. Ikut suka dia. Jadi doa. Kemudian atas pencuri yang khianat. Orang pencuri yang khianat. Dan pada ketika kena balak, kena uji lah, kesusahan dan kepayahan. Jadi kita ni apabila Allah Ta'ala uji kita dengan kesusahan, kepayahan, kita kena terima. Tetapi kita kena usahalah berdoa supaya minta Allah Ta'ala permudahkan, Allah Ta'ala jauhi. Itu usaha kita. Tapi kena terimalah ujian tu. Serta berdoa, berusaha, berikhtiar. Maka hendaklah dipelihara akan dia. Jaga elok-elok doa ni. Kerana bahwasanya ini doa al-khawas, orang-orang yang utama, orang-orang yang special. Dan jangan mendoa dengan dia melainkan atas orang yang mustahik. Apa dia orang mustahik? Yakni orang yang berhak menerimanya. Jangan buat doa ikut dan lah. Doa buat bagi orang sakit perut kan, jangan lah. Kan? Tak boleh buat doa kat orang, doa naik kat orang lah.
Jadi doa yang baik-baik saja. Dan jika tiada, dan jika tak mustajab atas dunia ni, kalau tak mustajab atas dunia ni, maka kembali tuntut atasnya pada akhirat. Akhirat pasti akan dapat. Doa ni sangat special lah. Ini yang dipilih, doa yang terpilih, yaitu doa ni. Berapa minit ni? 10 minit. Dan baca doa dia. Jadi doa dia, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mawdi'a kulli syakwa, wa ya syahida kulli najwa, wa ya alima kulli khafiyah, wa ya kashifa kulli baliyah, wa ya munjiya Musa wa Muhammad wa Ibrahim al-Khalil, salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Ad'uka. Jadi ad'u ni kalau kita doa seorang lah. Kalau kita doa seorang ad'u, kalau ramai nad'u. Nun. Dia punya pronoun dia macam tu. A tu untuk seorang singular. Nun untuk ramai. Ya ilahi du'a man istaddat faqatuh wa dha'ufat quwwatuh wa qallat حيلته دعاء الغريق الملهوف المكروب الذي لا يجد لكف ما به إلا أنت لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين اكشف عنا ما نزل بنا من عدونا وعدوك الشيطان الرجيم ومن هؤلاء القوم الظالمين ومن فلان الظالم. Dia boleh dua, waman haula'il qaumiz zalimin ataupun waman fulaniz zalim. Fulan tu tuan-tuan, fulan tu kalau kita sebut nama orang lah. Bahaya kalau jangan dah buat doa kita nak marah kat orang suruh baca doa. Tak boleh lah kan. Doa yang baik-baik tak apa, jangan doa yang tak elok. Sebut nama. Tu waman fulan. Fulan tu sebut nama. Itu kalau orang zalim lah. Kalau orang zalim. Jadi kita tahap biasa dia tak zalim sangat lagi, tak payahlah duk baca kat orang nanya. Yang betul-betul zalim lah kan. Jadi porak-poranda masyarakat boleh kita sebut nama. Jika seorang Ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa ghausahu wa ghausahu 3 kali tuan. Ghausa ni maksudnya kita minta tolong dengan Tuhan, tu ghaus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, 3 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya bari'u la bari'u lak, ya da'imu la nafada lak, ya hayyu ya muhyal mauta, ya da'iman ala kulli nafsin bima kasabat. Ilahi antallahul aziz azizul jabbar, la ilaha illa anta ilahan wahida. As'aluka bil kalimatit tammatil amna wal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah في الدنيا والآخرة وفي الأهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين واكشف عني ما نزل بي من ضر وكل ما أردت وتخلصني خلاصا جميلا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ini doa dah tuan-tuan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhanku, wahai Tuhan tempat mengadu, wahai Tuhan tempat bergantung, wahai Tuhan yang mengetahui segala yang tersembunyi, wahai Tuhan tempat yang mengangkat semua balak bencana,
Wahai Tuhan yang menyelamatkan Musa dan Muhammad dan Ibrahim Al-Khalil. Itu semua Nabi Ulul Azmi itu tuan. Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Al-Khalil ni istilah kepada Nabi Ibrahim. Sesempurna selawat dan salam Allah ke atas mereka sekalian. Aku menyerumu wahai Tuhanku dengan doa yang sangat memerlukanmu. Orang yang lemah tidak berdaya, orang yang tiada mempunyai hilah dan jalan selain kepadamu. Dengan doa orang yang lemas, sangat mengharapkan kepada kurniamu, yang sedang dalam kesusahan, yang tiada tempat untuk mengatasi hibahnya, melainkan hanya denganmu. Tiada Tuhan tempat bergantung kecuali Engkau saja. Kita bergantung dengan Tuhan. Wahai Tuhan yang maha pemurah dari sekalian yang pemurah, angkatkanlah balak yang menimpa diri kami daripada musuh kami dan musuhmu. Ini kalau ada balak, yaitu syaitan yang terkutuk, dan juga daripada kaum yang penganiaya ataupun yang zalim jika seorang. Wahai Tuhan yang maha pemurah dari sekalian yang pemurah, sesungguhnya Engkaulah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Wa ghausahu, baca 3 kali. Yang tadi lah wa ghausahu, maksudnya tolonglah aku. Tolonglah aku ya Allah, tolonglah aku. Macam tu lah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah 3 kali. Wahai Tuhan yang mencipta segala sesuatu, tiada pencipta selain Dia. Wahai Tuhan yang kekal abadi, yang tiada akhirnya. Wahai Tuhan yang hidup lagi yang menghidupkan segala yang mati. Wahai yang memerhatikan segala jiwa tentang apa yang diusahakan. Tuhanku, Engkaulah yang perkasa lagi yang maha berkuasa. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Tuhan yang esa. Aku memohonmu dengan kalimah-kalimah yang sempurna akan keamanan bagi diriku. Ini kita minta aman pada diri kita, juga kemaafan dan keafiatan yang kekal di dunia dan di akhirat. Dan juga buat keluargaku, doa untuk keluarga kita, jasadku, hartaku, anak pinakku, beserta kaum muslimin sekalian. Wahai Tuhan semesta alam, sesungguhnya Engkau maha berkuasa di atas segala sesuatu, dan belas kasihanilah aku dengan sepenuh rahmat. Wahai Tuhan yang pemurah daripada sekalian pemurah, tolonglah angkatkan segala bahaya yang menimpa aku dengan segala yang Engkau mahukan, dan bebaskanlah aku dengan suatu kebebasan yang baik. Wahai Tuhan semesta alam, dan selawat dan salam Allah ke atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW berserta keluarganya dan para sahabatnya. Jadi ini salah satu daripada doa yang terbaik lah yang boleh kita baca. Untuk keluarga kita, ahli keluarga kita semua, kan, boleh kita baca doa. Nak hafal ni memang tak ingat lah tuan-tuan. Kan? Doa ni banyak. Kalau tak ingat boleh tulis atas kertas. Bila nak baca tengok kertas tu. Ataupun tengok kitab. Kita nak baca doa kan. Dan pada cetera ni cerita lah, hadis Zaid bin Harisah, ia membawa harta perniagaan, maka melihat akan dia oleh penyamun, hendak membunuh akan dia. Ada penyamun. Dulu kan, zaman dulu ni orang berjalan, dia ada penyamun tu kan, tengah jalan. Sebab tu orang berjalan kabilah, jalan ramai-ramai grup. Dia penyamun, dia ada semua lah. Security, ada pengawal apa semua. Jadi orang selamat lah sikit. Kalau setakat seorang-seorang ni kena rompak lah tu kan. Zaman dulu lah. Perjalanan tu. Orang rompak tengah jalan. Penyamun. Jadi salah satu daripada yang kena ni yang dicerita oleh Zaid bin Harisah ni, dia bawa perniagaan. Jadi bila dia kena dengan penyamun ni tadi, berkata, ya Zaid, bersedia olehmu bagi mati. Penyamun tu kata, siaplah hang mati ya. Maka berkata Zaid baginya, tangguh olehmu akan daku, tunggu saat hingga aku sembahyang 2 rakaat. Nak mati ni lah.
Tunggulah saya penyamun tu kira baik juga bagi dia sembahyang. Itu pun dia azan. Boleh nak azan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Wala haula wala Innaka la tughfir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi bila Zaid ini kena dengan perompak ni tadi, maka Zaid minta tangguhlah kepada penyamun ni tadi hingga dia sembahyang 2 rakaat. Maka berkata ia, kata penyamun tu, telah sembahyang oleh yang lain daripada engkau, maka tiada memberi manfaat sembahyangnya sesuatu. Hal lepas-lepas kami dok rompak pun macam ni juga, minta nak sembahyang dulu tapi kena bunuh juga. Tak ada manfaat pun kan. Jadi tak apalah, nak sembahyang-sembahyanglah dulu, kata perompak ni kan. Maka mengambil wuduk ia, ambil wuduk, dan sembahyang ia 2 rakaat. Dia sembahyang 2 rakaat. Kemudian meminta doa ia dengan doa ini. Ini doa yang didoa oleh Zaid bin Haris. Allahumma ya wadud, Allahumma ya wadud, Allahumma ya wadud. Nak baca gitu ataupun Allahumma ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadud. Ya zal arshil majid, ya mubdi'u ya mu'id, ya fa'alu lima yurid, as'aluka binuri wajhika alladhi malarkana arshik, wa biqudratika allati qaddarta biha ala jami'i khalqik, wa rahmatika allati wasi'at kulla syai', ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta, ya ghiyasal mustaghisina aghisni ya mughis. 3 kali tu nak ambil tang mana? Ambil tang ya ghiyasal mustaghisina aghisni ya mughis. Situ 3 kali. Ya ghiyasal mustaghisina aghisni ya mughis. Ya ghiyasal mustaghisina aghisni ya mughis. Ya ghiyasal mustaghisina aghisni ya mughis. Ulang 3 kali. Baca 3 kali. Ini salah satu daripada doa yang hebatlah tu dah, yang diamal. Sebab apa? Banyak nama-nama Tuhan disebut dalam doa ni tu dah. Kita nak doa. Tulis dalam kertas. Lepas tu bila kita sembahyang buka baca, kan? Kalau kita tak ingat, ataupun nak bawa kitab tu tapi besar sangat, lepas sembahyang nak buka kitab, lepas tu nak cari muka surat lagi. Kan? Hilang tanda nak cari muka surat. Jadi tulislah kertas tu, buah dalam poket. Screenshot. Zaman teknologi ya. Screenshot. Nanti buka aja. Tu doa lah tuan-tuan. Jadi erti dia tuan-tuan boleh baca lah, no? Erti dia tu. Kemudian maka berhadap atasnya oleh penyamun nak membunuh akan dia, nak bunuh Zaid ini tadi. Maka turun malaikat membunuh akan dia. Malaikat turun bunuh penyamun ni tadi. Maka berkata malaikat itu, ya Zaid, tatkala engkau mendoa pada kali yang pertama, gementar segala malaikat dan menyeru Jibril, siapa menolong yang bagi ini orang duka cita? Siapa nak tolong ni, orang ni duduk dalam duka cita ni? Maka aku kata, malaikat ni lah. Malaikat ni ramai tuan-tuan. Akulah yang menolongnya dan adalah aku pada langit yang ke-7. Malaikat ni duduk langit ke-7. Dan tatkala mendoa engkau yang kedua kali, adalah aku pada langit dunia. Doa yang pertama tu duduk langit 7. Doa kedua duduk langit dunia. Dan tatkala engkau doa 3 kali, yang ketiga, datang aku akan dikau dan membunuh aku akan dia. Dan ketahui olehmu, ya Zaid, bahawasanya tiada mendoa seorang dengan doa engkau ini melainkan diperkenankan baginya pada waktu itu jua.
Ni atas orang lah tuan-tuan doa. Doa ni sama tapi atas orang. Atas diri orang tu. Kerana orang tu yakin sungguh. Kan, keyakinan orang yang berdoa tu. Jadi kita kena dengan apa ni, mungkin dia dosa kurang, kita ni mungkin dosa banyak. Allah Ta'ala ni lagi kan nak suruh kita minta ampun dulu, macam tu. Tapi doa kita tetap doa lah, kena yakin lah minta dengan Tuhan ni. Kemudian datang ia kepada Nabi SAW dan mengkhabar ia akan demikian itu kepadanya. Cerita pada Nabi. Maka bersabda Nabi SAW baginya, ya Zaid, sesungguhnya telah mengajar akan dikau Allah Ta'ala akan Ismul A'zam, yang apabila mendoa dengan dia diperkenankan, apabila dipinta dengan dia nescaya diberinya. Itulah Allah Ta'ala ajar. Ajar apa? Ajar Ismul A'zam, nama-nama Allah yang mulia, kepada Zaid bin Harisah. Kata Abdurrahman Syafawi. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Ini di antara doa-doa yang boleh kita amal, kita baca. Kita baca sebagai amalan kita. Ini cadangan daripada tuan kita ni lah, Imam As-Suyuti. Dia pilih doa-doa yang terbaik, letak dalam kitab dia sebagai amalan. InsyaAllah. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Kata Abdurrahman Syafawi. Ya. Jamak. Kita sebut apa ni, kalau dekat dhamir, dhamir seorang tu kita baca ramai lah. Tapi yang ni dia doa, dia tak ada sebut ni. Ini kita baca ramai ke seorang ke, baca hak ni ya. Yang ni, Allahumma ya wadud ya zal arshil madid ya mubdi ya mu'id ya fa'alul lima yurid. As'aluka tu kalau seorang. Kalau ramai nas'aluka. As'aluka itu seorang, hamzah tu. Jadi kalau nak minta dengan jamak, nas'aluka, macam kita doa Allahumma inni nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu doa jamak. Kalau seorang, as'aluka ridhaka wal jannah kan. Tapi elok kita baca na lah, ramai. Ada biha ala jami'i khalqi wa rahmati ka lati wasi'at kulla syai' ya hayya qayyum la ilaha illa anta ya ghiyasal mustaghisina aghithni ya mughis. Jadi as'aluka ganti dengan na ni maksudnya kami memohon, kami pohon, kami pohon. Guna na tu pun boleh. Tapi biasanya kita baca doa ni seorang lah, amalan seorang, personal. Sebab doa dia ni doa yang betul-betul berhajat kan. InsyaAllah kita sambung. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.